suara 1, percuma suara 2. Hadirin, peperangan dan jenayah. Seperti tinjauan yang dilakukan oleh Times.com, sebanyak 146,000 nyawa penduduk Syria terkorban sejak 3 tahun lalu angkara perang sivil. Seramai 1,523 nyawa kanak-kanak Palestin dibunuh oleh warga Israel angkara perang demi mempertahankan diri, tetapi Israel bertindak secara keterlaluan. Adakah dengan kematian yang tidak berdosa ini tidak wajar dianggap sebagai peperangan hasil jenayah? Hadirnya kami perwakilan pencadang pada pagi ini mencadangkan tentang satu maudu. Peperangan perlu dianggap sebagai jenayah demi kemaslahatan masyarakat dunia. Terima kasih saudara pengurusi majlis, Dewan yang bersidang, para juri dan juga tidak lupa kepada ahli-ahli debat yang tidak kurang hebatnya. Baiklah, maudu berbunyi peperangan perlu dianggap sebagai jenayah demi kemaslahatan masyarakat dunia. Kami dari perwakilan pencadang, aku dah setuju demi kemaslahatan masyarakat dunia dengan pendirian bahawa peperangan perlu dianggap sebagai jenayah demi kemaslahatan masyarakat dunia. Baiklah, selaku pembahas pertama dari perwakilan pencadang, gerak kerja saya yang utama adalah untuk menyampaikan pendefinisian yang cukup teliti, dan saya bakal mengeluarkan satu hujah sebagai tanda demi menguatkan benteng pihak pencadang. Baiklah, bermula dengan pendefinisian. Perkataan peperangan di sini dalam erti kata lain melibatkan dua pihak yang bermusuhan, secara lumrahnya melibatkan kemusnahan dan kerugian besar kepada pihak yang terlibat. Peperangan menurut PBB pula terbagi kepada dua. Yang pertama adalah peperangan domestik, di mana berlaku di dalam sebuah negara, dan ini boleh diklasifikasikan sebagai peperangan genosid dan juga peperangan sivil. Dan yang kedua adalah peperangan antarabangsa, di mana berlaku secara antarabangsa, dan ini boleh diklasifikasikan sebagai mengisytiharkan sebuah peperangan. Baiklah hadirin, perkataan perlu di sini adalah harus, dan anggap di sini adalah memandang sesuatu tukilan dari Kamus Dewan edisi keempat. Baiklah, perkataan jenayah adalah perbuatan seperti merogol, membunuh, mencuri yang salah di sisi undang-undang atau juga dikenali sebagai perbuatan kriminal. Hadirin, jika perbuatan jenayah seperti membunuh, merogol dapat dihukum dengan setimpal, mengapa tidak perang yang di mana ramai nyawa diragut secara ramai nyawa yang tidak berdosa diragut tidak dianggap sebagai jenayah, walhal dilihat pada objektifnya sahaja? Adakah ini adil? Sudah tentu tidak. Baiklah hadirin, ini selaras dengan apa yang dibicarakan oleh penaung Yayasan Perang Kuala Lumpur atau juga dikenali sebagai KLCFW, Tun Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad bersetuju bahawa undang-undang khas bagi menghalang peperangan harus diwujudkan di seluruh dunia. Pelaksanaan itu perlu supaya penetapan maksud peperangan merupakan jenayah dapat dicapai, dan beliau juga bekas Perdana Menteri Malaysia berkata usaha itu juga selari dengan kehendak kemakmuran dan keamanan yang diharapkan masyarakat dunia. Dan itu kilan daripada utusan Dr. Mai pada bulan April tahun 2014 sesuai dengan frasa kemaslahatan, di mana sesuai dengan frasa kemaslahatan masyarakat negara, yang bererti sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat negara, di mana keburukan tidak diimpikan oleh masyarakat dunia. Masyarakat dunia di sini adalah rakyat sedunia. Baiklah, lantas peperangan perlu dianggap sebagai jenayah, namun pertempuran yang bertujuan mempertahankan diri tetapi tidak bersikap secara keterlaluan dan memberi balasan setimpal kepada pencetus peperangan itu dibolehkan, dan itu tidak dianggap sebagai jenayah. Baiklah hadirin, peperangan perlu dianggap sebagai jenayah atas dua faktor. Yang pertama, peperangan mengambil hak asasi berbentuk harta, maruah dan nyawa. Dan yang kedua adalah yang peperangan mengambil manfaat dari sebuah negara berbentuk eksploitasi. Sesuai dengan kronologi pasukan kami, hujah yang pertama dan perdana dan bakal disampaikan oleh saya. Silakan. Tuan, tidakkah anda tahu itu merupakan jenayah dalam peperangan, bukanlah peperangan itu sendiri. Baiklah. Waktu mengarahkan untuk menjenayahkan peperangan. Terima kasih. Terima kasih. Telah saya memaklumkan tadi bahawa peperangan yang berbentuk mempertahankan diri
tidak bersiap secara ketelauan dibolehkan. Baiklah, andai kata kalau negara kita diserang, baiklah kita lihat saja semua mati, kita tidak perlu bertindak. Adakah itu wajar? Sudah tentu tidak. Dia membeku lalu duduk membisu pihak penyangga tadi. Jadi peperangan perlu dianggap sebagai jenayah atas dua faktor. Peperangan mengambil hak asasi berbentuk harta, maruah dan nyawa, dan peperangan mengambil manfaat dari sebuah negara berbentuk eksploitasi. Sesuai dengan kronologi pasukan kami adalah yang pertama, dan bakal disampaikan oleh saya diri yang kedua ini adalah peperangan tidak mencapai objektif. Dan hujah yang kedua dan ketiga dan bakal disampaikan oleh pembahas pipinya merah jambu itu adalah peperangan pencetus kebinasaan dan pengendalian sumber dari sektor yang memerlukan. Dan hujah yang terakhir dan bakal disampaikan oleh Wira Nusantara adalah wujudnya PBB sebagai orang pertengahan. Hadirin, dalam usaha menjadikan peperangan sebagai jenayah, kita lihat sebuah peperangan yang dimulakan pada tahun 2003, konflik Iraq bersama Amerika Syarikat. Baiklah, tujuan murni pencerobohan Amerika Syarikat itu adalah yang pertama, menghapuskan senjata pemusnah besar-besaran yang dimiliki Iraq. Yang kedua adalah melucutkan Saddam Hussein demi keamanan sejagat. Hadirin, kita lihat objektifnya adalah memusnahkan senjata besar-besaran yang dimiliki Iraq. Yang kedua adalah untuk melucutkan Saddam Hussein. Baiklah hadirin, apa yang terjadi sebaliknya? Seramai 1.000.000 warga Iraq dibunuh, 4.5 juta kanak-kanak hilang. Kehilangan orang tua mereka yang mereka sayangi. Itu pilihan dari Charles Victim of War dan Aji. Adakah ini bercanggah dengan hasrat murni yang diimpikan Amerika Syarikat? Sudah tentu ia bercanggah. Baiklah hadirin, hasil letupan bom daripada Anglo-American merosakkan sistem tapisan air pada tahun 2003 dan perkara ini mencemarkan seramai 19% penduduk Iraq daripada mendapati saluran air bersih. Mana hadirin? Lepas dari mulut harimau masuk pula ke dalam mulut buaya. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh UNMOVIC dan IAEA, mereka telah mengatakan bahawa Iraq tidak mempunyai senjata besar-besaran dan Iraq tidak mempunyai kuasa nuklear. Dan adakah ini bercanggah dengan hasrat murni Amerika Syarikat? Sudah tentu ya. Baiklah. Hadirin, beralih pula kepada perang Vietnam di mana objektif peperangan tidak dicapai, sebaliknya menjadi lebih teruk. Pelibatan Amerika Syarikat menyebabkan lebih 4 juta lebih 4 juta terkorban, dan Amerika Syarikat mengundur diri akibat objektif untuk menghalang kuasa komunis daripada menjajah Vietnam itu tidak tercapai. Nah hadirin, kita dapat lihat bahawa peperangan tidak mencapai objektif. Lantas itu peperangan perlu dianggap sebagai jenayah demi kemaslahatan masyarakat dunia. Sebagai pencinta keamanan, saya sarankan bahawa semua bersetuju dengan saya bahawa kita perlulah menjenayahkan perang, kecuali perang yang berbentuk mempertahankan diri tapi tidak bersikap secara keterlaluan. Mohon untuk usul atau maudud diterima. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Musyairi.